Terima kasih tim di Kuala Lumpur dan selamat sejahtera para penonton. Hari ini di Beijing kita amat gembira menjemput dua tetamu yang amat terhormat yaitu Puan atau Datin Paduka Chou Mei Fen, bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, dan satu lagi ialah Rudy. Rudy adalah dari Indonesia tapi sudah lama duduk di sini ya. Dan kita tahu Puan kali ini datang ke Beijing untuk melanjutkan pengajian mengenai sejarah dunia di Universiti Peking ya. Dan kebetulan kita tahu sekarang ada event yang amat penting di China iaitu dua sesi atau sidang tahunan Kongres Raya Kebangsaan China dan juga Majlis Mesyuarat Politik Rakyat China. Dalam laporan media-media barat, mereka biasanya katakan sistem demokrasi dari Barat merupakan yang paling baik dengan standar mereka untuk menilaikan sama ada negara lain, negara kita macam China, Indonesia, Malaysia sama ada ia negara satu demokratik. Dan Puan sudah ada pengajian yang sungguh mendalam terhadap macam budaya, sejarah, termasuk juga perkembangan politik di berbagai negara termasuk Malaysia, China dan juga negara lain. Jadi bagaimana pandangan Puan terhadap demokrasi? Pertama sekali saya rasa kita semua harus menerima satu hakikat, iaitu keadaan negara satu sama lain adalah berbeza dan dunia ini adalah berbagai. Oleh kerana kita ada sejarah, keadaan ekonomi dan struktur kaum etnik yang tidak sama, oleh itu demokrasi yang akan diamalkan oleh sesebuah negara itu amat berbeza dengan ikut keadaan dan keperluan rakyat sendiri. Oleh itu tidak wajarlah untuk kita untuk menuntut negara yang lain untuk memperkenalkan atau mengadakan sistem demokrasi yang sama dengan sesebuah negara yang ditetapkan oleh mungkin negara barat atau negara yang lain. Dan saya rasa demokrasi, prinsip demokrasi atau dasar demokrasi yang telah pun diadakan tercermin dalam dasar Malaysia dan negara China. Dasar demokrasi negara Malaysia dan China tercermin dalam dasar yang mengorientasikan rakyat, iaitu rakyat diutamakan. Dan saya rasa demokrasi itu bermakna mengembalikan hak kepada rakyat. Keperluan majoriti rakyat akan dijadikan satu asas untuk mengubah dasar. Biarlah negara China, negara Malaysia atau negara yang mana ikutlah keadaan negara sendiri dan juga permintaan kehendakan majoriti rakyat sendiri untuk kita mengubahkan dasar sendiri. Inilah adalah semangat demokrasi. Kalau kita menuntut atau memastikan orang ikut apa yang saya telah pun mengamalkan, saya rasa itu bukan sahaja satu sikap yang amat angkuh, tetapi juga manifestasi hegemoni. Bagi Puan dulu ketika masih berada dalam arena politik sebagai timbalan menteri mesti amat memberi tumpuan kepada berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan rakyat. Dan misalnya saya sudah membaca laporan iaitu Puan dulu pernah memberi tumpuan kepada penjagaan warga emas di kawasan desa. Jadi selain itu ada apa lagi yang menjadi tumpuan bagi Puan? Mungkin dia ada kesamaan dengan keadaan di China. Dan ada apa mungkin sudah dilihat atau dikaji oleh Puan keadaan atau penyelesaian di sini yang mungkin boleh memberi sedikit pengalaman kepada Malaysia untuk menyelesaikan masalah yang hampir sama. Setakat ini di Malaysia, pembasmian kemiskinan ini adalah terutamanya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan secara umumnya negara kita telah pun menyediakan siri program untuk beli bantuan kepada golongan yang miskin, termasuk juga golongan warga tua. Tetapi sejauh mana yang saya sedar pada hari ini ialah belum lagi ada satu program yang khususnya mengutamakan atau fokus kepada kawasan luar bandar. Kalau kita ikut garis bantuan atau jumlah penduduk di kampung ini, lebih dari 15% itu memang orang tua. Dia boleh dijadikan sebuah kawasan yang tua.
Oleh itu, saya rasa apa yang tertarik hati saya di negara China ini, kalau kita ada ikut ucapan atau laporan yang diutamakan atau dikemukakan oleh Perdana Menteri China Li Qiang baru-baru ini, beliau telah menyentuh satu cadangan yang amat komprehensif dan secara holistik untuk fokus perlindungan kepada warga tua di kawasan kampung. Hanya di Malaysia, apa yang saya dapati, ada inisiatif yang diadakan oleh komuniti setempat di kawasan kampung. Khususnya kawasan-kawasan yang ada potensi besar dalam industri pertanian. Komuniti setempat mereka telah pun mengadakan satu inisiatif untuk menggalakkan anak-anak muda balik ke kampung sendiri untuk menyertai dan untuk bantu dalam membangunkan pertanian. Dengan kepulangan anak-anak muda balik ke kampung, dia akan mewujudkan satu masyarakat yang lebih muda dan orang tua di kampung itu akan dapat perlindungan dan sokongan tak kiralah dari segi keluarga, dari segi perubatan kesihatan atau dari segi emosi. Inilah apa yang saya rasa mungkin kita perlu mempelajari dari negara China. Saya benar buat sedikit penyelidikan dalam program atau projek pembasmian kemiskinan tegar negara China. Dan saya rasa apa yang saya dapati itu memang hebat. Kerana negara China ini bukan sahaja mereka jawatan kuasa itu dia dipengerusikan oleh timbalan Perdana Menteri. Yang mana dia ada kuasa. Dia boleh beli satu arahan dan buat keputusan di peringkat pusat dan memastikan semua kerajaan di bawah itu dari atas ke agak ubi semua bersama-sama melaksanakan untuk kita mewujudkan tak kiralah infrastruktur, logistik atau kewangan, apa jua yang mereka boleh buat, mereka buat sekaligus dan mereka pastikan semua officer atau penjawat awam yang peringkat tinggi dihantar ke desa untuk jadikan KPI mereka supaya mereka dapat mengkongsi atau dapat beli bantuan kepada mereka supaya bawa mereka bersama-sama membangunkan kampung mereka dan seterusnya mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Oleh itu, dalam tempoh yang sangat singkat, negara China telah pun berjaya dalam membasmikan kemiskinan tegak. Saya rasa ini harus dijadikan satu teladan. Saya sangat setuju ya. Seperti yang kita tahu, modernisasi ala China mungkin ini salah satu kunci dalam waktu 30-40 tahun China bisa maju seperti ini. Ya, selain pembasmian kemiskinan, kita lihat dalam laporan kerja kerajaan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Li Qiang kali ini, ada satu perkataan yang menjadi tumpuan juga, iaitu kuasa produktif kualiti baharu. Jadi, Li Qiang dulu ada pengalaman bekerja di syarikat teknologi tinggi di China. Ya. Jadi, bagaimana untuk memahami apa itu kuasa produktif kualiti baharu? Menurut saya kuncinya di inovasi sains dan teknologi ya, inovasi. Sebagaimana kita ketahui, industri IT di China sini sangat berkembang. Di bawah tekanan negara barat, China bisa melakukan inovasi. Misalnya, tahun lalu negara barat mungkin memberikan sanksi kepada China dalam hal impor semikonduktor. Tapi tak disangka perusahaan China, Huawei, mereka bisa mengembangkan chip sendiri yang hasilnya adalah produk Huawei Mate 60 Pro. Itu sangat mengejutkan dunia. Jadi di bawah tekanan negara barat justru China bisa berinovasi. Ini sesuatu hal yang menurut saya sangat pantas untuk kita teliti dan pelajari. Jadi kalau dari setakat ini apa yang sudah berbagai maklumat yang dibentangkan dari sidang tahunan PC dan CPPCC kali ini, ada apa isyarat bagi kedua-dua tetamu kami, iaitu nanti mungkin akan bermanfaat kepada kerjasama antara China dengan Indonesia dan Malaysia pada masa depan? Saya dapati mengenai tenaga industri inovasi itu, negara China telah membuktikan kepada dunia. Tak kiralah betapa
hebatnya tekanan atau cabaran, negara China tetap akan berdikari dan tetap akan dapat mengatasi masalah atau cabaran yang telah pun diwujudkan oleh negara yang lain. Saya rasa ini adalah satu semangat yang semua mesti mempelajari dan kita tak kiralah macam mana cabarannya, kita mesti berdikari. Kalau saya sendiri, menurut saya kerjasama antara China dan Indonesia ya, yang saya harapkan ada dua. Mungkin satu di bidang teknologi. Seperti kita ketahui juga, saat ini Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya mengembangkan industri EV, electric vehicle, mobil listrik ya. Jadi sekarang di Indonesia juga banyak sekali merek mobil China, mobil EV China yang beredar di pasaran. Jadi saya sangat menantikan kerjasama antara Indonesia dan China di bidang ini. Dan Indonesia bisa belajar dari China, dari teknologinya juga. Yang kedua dari infrastruktur ya. Infrastruktur tahun lalu kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mulai beroperasi. Dan katanya sekarang ada wacana untuk memperpanjang kereta cepat dari Bandung sampai Surabaya di Indonesia. Menurut saya ini sesuatu hal yang sangat bagus dan sangat bisa untuk mengangkat perekonomian di sepanjang jalur kereta cepat itu. Ya. Dan yang paling penting transfer teknologi. Jadi tidak hanya kerjasama, tapi China juga harus bisa mentransfer teknologi kepada Indonesia. Suatu saat Indonesia juga bisa membangun, menguasai teknologi dari kereta cepat ini sendiri. Memang banyak topik yang cukup menarik kita nak terus berbincang, tapi waktunya terbatas. Jadi sekianlah perkongsian di Beijing hari ini. Kita kembali kepada studio di Kuala Lumpur.